Assalamualaikum. Hari ini kita akan bincangkan tentang Islamofobia. Dalam memahami konsep Islamofobia, terdapat banyak istilah yang digunakan seperti Muslim radicalization, anti-Muslim hate crime dan lain-lain. Islamofobia menjadi istilah yang paling popular dan diterima pakai secara meluas di akhbar, majalah, media elektronik dan sebagainya. Oleh itu, penggunaan istilah Islamofobia semakin popular selepas 11 September 2001. Kita beralih pula kepada definisi. Islamofobia bermaksud fobia atau kebimbangan terhadap Islam, sama ada dari segi penganuan, ajaran, budaya dan apa sahaja yang berkaitan dengan Islam. Dengan kata-kata lain, bermaksud pemusuhan dan ketakutan tidak berasas terhadap Islam. Terdapat 6 bentuk Islamofobia, iaitu institutional Islamofobia, non-institutional Islamofobia, Islamofobia of the state, dominant Islamofobia, non-dominant Islamofobia, unconscious Islamofobia. Oleh itu, ia banyak memberikan kesan kepada masyarakat dan boleh berlaku dalam bentuk individu, masyarakat dan sesebuah negara. Terdapat 5 manifestasi Islamofobia. Yang pertama, media. Kedua, manifestasi protes dan keganasan. Yang ketiga, intelektual. Keempat, struktur. Kelima, politik dan perundangan. Faktor Islamofobia. Dari segi faktor luaran, situasi penghijrahan orang Islam ke negara majoriti bukan Islam menyebabkan persaingan peluang pekerjaan kepada rakyat negara itu. Selain itu, dengan kurangnya ilmu pengetahuan terhadap ajaran Islam, Islam akhirnya dilihat sebagai sesuatu yang menggugak gaya hidup dan ganas. Akhir sekali, kesan daripada peristiwa serangan menara pusat perdagangan New York, masyarakat dunia mula berprejudis kepada umat Islam sehinggakan sebarang keganasan akan dikaitkan dengan Islam atau umat Islam. Dari segi faktor dalaman pula, punca berlakunya Islamofobia ialah kurang penyebaran maklumat mengenai Islam, serta media tidak mempunyai maklumat yang tepat mengenai keganasan oleh gerakan agama yang lain. Seterusnya, kebangkitan kuasa politik Islam termasuk kemajuan teknologi seperti Iran dan Turki juga telah menimbulkan kebimbangan pihak tertentu terhadap pengaruh Islam. Manifestasi Islamofobia dan Malaysia berlaku dalam pelbagai bentuk. Umpamanya, parti DAP dalam keadaan bekerjasama dengan parti PAS masih tetap tidak bersetuju dengan pelaksanaan hukum hudud. Ditambah pula dengan kenyataan keras Datuk Seri Chua Soilek, Presiden Parti MCA yang terang-terangan telah menghina undang-undang Islam. Selain itu, ia juga dizahirkan dalam bentuk yang lain, iaitu menafikan hak berpakaian Muslim pertandingan renang di sebuah kompleks sukan di Selangor. Faktor Islamofobia dan Malaysia. Peranan media dan Malaysia sudah pasti menjadi salah satu punca berkembangnya fenomena Islamofobia. Gambaran negatif dan salah terhadap Islam seperti liputan larangan memasuki masjid oleh bukan Islam, bantahan bukan Islam membaca ayat Al-Quran dalam perucapan umum dan lain-lain telah menyuburkan lagi Islamofobia di Malaysia. Kemunculan golongan fundamentalis yang militan bahkan menokong satu matlamat, iaitu menghapuskan orang bukan Islam seperti kumpulan Mujahidin Malaysia, telah menyuburkan lagi fenomena Islamofobia. Melalui peristiwa ini, Islam dilihat sebagai sesuatu yang sangat sinonim dengan keganasan dan menjadi punca ketidaktenteraman awam. Inisiatif membasmi Islamofobia masyarakat sivil. Terdapat pelbagai kempen, aktiviti, forum, penerbitan risalah yang dijalankan secara berterusan dan sistematik, dan berikut adalah organisasi yang aktif menjalankan usaha membasmi Islamofobia yang terdapat di seluruh negara. Gerakan tersebut menangani dan membantras Islamofobia dan giat menjalankan aktiviti di seluruh dunia. Bagi peringkat institusi, terdapat beberapa buah negara yang mengambil tindakan undang-undang yang menyabitkan kesalahan diskriminasi yang menyebabkan Islamofobia, contohnya seperti berikut. Seterusnya, Pertubuhan Negara-Negara Islam mengambil keputusan untuk menubuhkan badan khas bagi memantau isu Islamofobia. Setelah melihat betapa seriusnya isu dan kesan ini, OIC Islamofobia Observatory secara rasmi ditubuhkan pada tahun 2007 setelah mendapat persetujuan daripada negara-negara Islam. Inisiatif Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk membasmi kesalahan diskriminasi terhadap faktor agama dimulakan sejak tahun 2001 dan melantik pertubuhan khas untuk membantras isu diskriminasi etnik dan Islamofobia. Bagi menentang Islamofobia, Malaysia menyokong deklarasi dari Mesyuarat Penyelarasan Tahunan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri bagi negara anggota OIC. Badan Bukan Kerajaan juga telah menubuhkan ACCIN, iaitu Gabungan Badan Bukan Kerajaan Islam untuk memantau Islamofobia. Gerakan membasmi Islamofobia di Malaysia dinamakan sebagai Malaysia Islamofobia Observatory untuk diselaraskan dengan OIC Islamofobia. Strategi mengatasi Islamofobia. Media berfungsi dalam membentuk persepsi dan pemikiran masyarakat. Ianya bertanggungjawab dalam memastikan program yang telah disiarkan termasuk berita yang dipaparkan tidak menggambarkan perkara yang salah tentang Islam. Sepatutnya menerbitkan program dan rancangan termasuk dokumentari mengenai realiti Islamofobia berdasarkan fakta yang sahih. Merangka strategi dan program pendidikan yang komprehensif adalah amat perlu dalam proses membina kefahaman tentang Islam kepada bukan Islam dan Muslim. Kesedaran mengenai Islamofobia perlu diserapkan dalam silibus di sekolah. Ianya perlu disebar dan diajar di sekolah dengan kaedah yang lebih segar dan seterusnya menonjolkan ajaran Islam itu sendiri. Melalui institusi sedia ada, umat Islam perlu meningkatkan penyelidikan yang berkualiti mengenai Islamofobia. Penyelidikan ini kemudiannya perlu diterbitkan dan disebarkan ke seluruh pelosok dunia. Kesimpulannya, sebagai umat Islam, kita haruslah menunjukkan contoh yang baik terhadap orang bukan Islam bagi menunjukkan kepada mereka bahawa Islam ini jauh daripada kegiatan keganasan dan sebagainya.
Sekian, terima kasih.